Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar matematik baru. Tajuk baru bab 11 pengenalan set dan subtopiknya adalah 11.1 set dan 11.2 gambar rajah band. Set semester pelengkap bagi suatu set dan subset. Sebenarnya ada standard pembelajaran. Kita boleh lihat standard objektif pertama menerangkan masa set. Kedua, menghuraikan suatu set dengan menggunakan perhialan, penyenaraian dan tata cara membina set. Ketiga, menyenar pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Dan kelima, membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama. Dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Okay, apakah set? Dalam kehidupan seharian, kita boleh mengelaskan bahan kita semula kepada beberapa kategori iaitu kertas, plastik, kaca, aluminium, bahan fabrik dan lain-lain. Bagaimanakah kategori bahan ini diwakili secara matematik? Okey, kamu lihat kat sini lah. Jadi, daripada aktiviti ini, objek yang mempunyai ciri-ciri satunya tentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamai sebagai set. Contohnya, kalau getah adalah pemadam getah dan juga glob. Okay. Kalau plastik adalah seperti plastik dan juga tin. Contohlah, ataupun kontena. Manakah anda menguraikan suatu set? Set boleh tulis dengan menggunakan perhialan, penyenaraian dan tata cara pembina set. Ya, tiga yang bawah ni. Okay, misalnya kita boleh menulis warna dalam jalur gemilang dalam set A seperti bendera ni. Okay, dipanggil jalur gemilang. So, kita akan tulis kalau perhialan A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Okay. Dalam penyenaraian, set A boleh diwakili dengan menggunakan tata cara set. Okay. Iaitu merah, putih, kuning, biru, kuning. Okay. Merah, putih, biru, kuning. Objek dalam set itu dinamai unsur. Tata tanda pembina set pula. Set A juga diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. X A sama dengan X. Nisbah X ialah warna dalam jalur gemilang. Contoh satu, huraikan setiap berikut dalam set dengan menggunakan perhialan, penyenaraian dan tata cara pembina set. Huruf dalam perkataan Malaysia ataupun nombor ganjil yang kurang daripada 20. Kita akan tulis. Kalau dari perhialan, P ialah set terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia. Kalau kita dalam penyenaraian, P sama dengan NALYSI. Jangan kita tulis dua kali, kita tulis sekali saja. Okay. Tata tanda pembina set, tulis P sama dengan X, nisbah X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Okay. Jangan lupa tulis set ini ya. Okay. Set awal dan set akhir. Okay. Kalau B, dikatakan perhialan Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Tulis. Kalau penyenaraian Q adalah kamu tulis nombor. Subset, set, subset, set. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19 dan set. Okay. Lepas tu tanda tangan pembina set Q sama dengan set X. Nisbah X ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20 tutup set. Okay, apa itu set kosong? Okay, kita tahu dalam setiap bulan ada 30 dan 31. Okay, kawan dia fikir mana ada bulan 32 hari. Okay, satu bulan 30 hari. Kecuali ada 28 hari saja. Okay, jadi kita tulis, jika M mewakili set bulan 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur yang nama set kosong. Okay, maksudnya kita tulis simbol macam ni ataupun macam ni. Ini dipanggil simbol P, pi. Ini pi. So, dia adalah set kosong. Jadi kamu tulis M sama dengan pi ataupun M sama dengan set kosong. Okay, apakah unsur dalam satu set? Unsur dalam satu set tadi mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Dalam unsur mesti memenuhi syarat set yang ditarikan itu. Misalnya set A, buah-buahan tempatan di Malaysia. Durian adalah buah-buahan tempatan, maka durian adalah unsur bagi set A. Jadi tulis macam ni. Okay, ini dipanggil unsur. Okay, jadi
kamu tulis durian unsur kepada A. Apple bukan buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur bagi A. Kamu tulis apple bukan unsur bagi A. Diberi contoh. Okay. Px kepada X adalah nombor perdana dan kosong kurang daripada atau sama dengan X dan kurang daripada 20. Lengkapkan setiap yang berikut dengan menggunakan simbol unsur ataupun bukan unsur. Jadi, P kita senaraikan dulu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jadi, bila kamu dah senaraikan, baru kamu dah boleh jawab. So, 5 adalah unsur kepada P. 8 bukan unsur kepada P. 19 unsur kepada P. Dan 1 bukan unsur kepada P. Bagaimanakah anda menentukan bilangan unsur dalam satu set? Ini kita kira bilangan. Jadi, tulis NP. Okay. Tengok P ada berapa? A, B, C, D, E, F. Kira berapa? Ada 6. Jadi, maka tulis NP sama dengan 6. Contoh macam ni lah. Kalau wawasan. Okay. Ini tulis WASN saja. Jadi, maka ada 4 bilangannya. Kalau Q, 16, 25, 34, 43, 52 dan 170. Ini bilangan daripada ketambahan. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 4, 7. Jadi, pada berapa? So, ada 7 biji. Okay. 7 bilangan. Apakah kesamaan set? Okay. Kesamaan set adalah maksudnya, contohlah set A ni harum. Set B ni murah. Set C pula rumah. Dia sebenarnya sama saja kan? Jadi, kalau dia sama, kita tulis A sama dengan B sama dengan C. Jadi, setiap unsur dalam 2 atau lebih set ada sama, maka set itu adalah sama. Macam mana nak buktikan dia sama? Contoh, kalau ini bola, ini satu lagi, vokal kejohanan. Cari vokal sahaja. Jadi, kalau vokal A, E, O dan A, E, O adalah sama? Jadi, sama. Jadi, sama lah. Kalau F, yang G, dia adalah kuasa 2 sempurna, kurang daripada 50 dan 4, 9, 16, 25, 36. Ini adalah kuasa 2 sempurna. Okay. Jadi, sama atau tidak? Tak sama. Sebab dia ada 1 kan? Jadi, 1 ini adalah unsur kepada F. Tetapi 1 tak ada pun dalam G. Unsur dalam G. Jadi, dia tidak boleh sama. F bukan tidak sama kepada G. Okay. Sekarang kita akan masuk yang kedua. Yang ini ada banyak sikit. Okay. Yang ini adalah kita lukis gambar Venn, set semesta, pelengkap bagi satu set dan subset. Okay. Yang pertama adalah mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi satu set. Kedua, mewakilkan hubungan satu set dengan set semesta. Dan kedua, pelengkap bagi satu set dengan gambar rajah Venn. Yang ketiga, mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi satu set. Yang keempat, mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn. Dan yang kelima adalah mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okay, apakah set semesta dan pelengkap bagi suatu set? Okay, set semesta adalah, ingat set semesta adalah semua. Contohnya di sini adalah kuis matematik. Okay, yang calonnya adalah Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan dan Yana. Okay, 8 orang. Okay, jadi dia adalah set semesta, 8 orang. Kalau diberi set A itu adalah mewakili persatuan matematik sahaja. Okay, persatuan matematik. Yang ada pada set A adalah Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Okay, yang lain tak ada. Jadi yang lain tak ada akan dipanggil pelengkap A. Pelengkap. Okay. Yang tak ada jadi Gali, Pesan dan Yana. Okay. Lihat sini lah. Contoh set semesta 2, 3, 5, 7. Okay. Ini soalannya 1 sampai 10. Adakah dia set semesta? Yes. Set semesta lah sebab dia ada dalam tu. Okay. Set semesta adalah 2, 3, 5, 7 kan ada nombornya. Jangan. Kalau B, nombor ganjil yang kurang daripada 10. Jadi kita list dulu, ini nombor ganjil. Ada tak nombornya? Hanya nombor 5 sahaja. Tapi, nombor 5 dengan nombor 7 saja. Jadi maksud dia bukanlah. Jadi bukan set semesta. Dia mesti semua, sama. Semua ada maksudnya. Okay.
Terusnya, contoh 6, kalau set semesta X kepada X integer dalam 1 kurang daripada atau sama dengan X kurang daripada sama dengan 10. Jadi tentukan pelengkap. Dia nak pelengkap Jadi P kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Q faktor bagi 10. Jadi kamu tulis dulu 1 sampai 10. Jadi jawapan P adalah 1/9. Jadi yang tinggal ada dipanggil P pelengkap. Jangan tulis 1/9. Tulis yang lain. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Macam tu. Okay. Kalau Q 1, 2, 5, 10. Iaitu faktor kepada 10. Okay. Kalau Q pelengkap adalah nombor yang lain. 3, 4, 6, 7, 8, 10. Okay. Bagaimanakah anda mewakilkan set semesta dalam pelengkap bagi satu set dengan gambar rajah band? Okay. Okay. Dalam ini kamu boleh lihat. Okay. Selain pengenalan dan tanda set, suatu set juga boleh diwakili dengan gambar rajah geometri tertutup yang dinamakan gambar rajah band. Okay, maksudnya inilah. Okay. Contohnya, kalau set semesta, macam tadi kan, Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan, Yana. A kita adalah Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri sahaja. Jadi A pelengkap kita, Dali, Pesan, Yana. Jadi kamu kena tulis macam ni. Okay. Set semesta mesti segi 4. Segi 4 tepat. Lepas tu kamu tulis bulatan untuk persatuan matematik tadi yang A tu. Jadi tulis saja 5 orang. Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri. Kemudian yang selebihnya iaitu A pelengkap di dalam semesta. Iaitu Dali, Yana dan Pesan. Okay, contoh kat sini sama juga kita lukis X kepada 10 kurang daripada X kurang daripada 20. Okay, jadi M dia adalah 11, 17. M nya nombor ganjil. Okay, soalan minta lukis set semesta M dan M. Jadi set semesta adalah nombor ini. Okay. Jadi M kita 11, 17. Jadi kamu tulis dululah. Dalam ni bulatan ni 11, 17. Jadi yang tinggal adalah 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Tulis kat luar. Okay, ingat dia. Kalau ada set semesta mesti segi 4. Okay. Lepas tu, kalau B. Okay, kita lihat sini kalau M dia nak nombor ganjil. Okay, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi kamu tulislah M di dalam. 11, 13, 15, 17, 19. Okey. Lepas tu yang tinggal 12, 14, 16, 18. Okey. Kalau jawapannya macam ini, N pelengkap, maksud dia kamu kena lorekkan bahagian N pelengkap. Jangan N dalam. Sebab soalan minta N pelengkap. Jadi jawapan kita adalah 12, 14, 16, 18. Boleh faham ya? Okey, apakah subset? Hasil daripada aktiviti penawakan 2, didapati bahawa setiap unsur dalam set B ialah unsur bagi set A. Set B disebut subset bagi set A dan ditulis sebagai B subset kepada A. Kita lihat macam ni. Soalan ni tanya tentukan sama ada set A ialah subset bagi set B atau bukan. A adalah 2, 4, 6. B adalah 1, 2, 3 sampai 6. Okey. So jawapan dia adalah subset. 2, 4, 6 ada dalam ni. Okay. Kalau B, nombor perdana kurang daripada 20 dan nombor ganjil yang kurang daripada 20. Jadi, sama atau tidak kalau kamu senaraikan? Terdapat 2 unsur tidak terdapat dalam B. Jadi kalau ada tidak ada tu maksudnya bukan. Okay, bukan. Bukan unsur. Bukan subset. Okay. Kalau C, huruf dalam perkataan sopan dan kesopanan. Ada kan sopan dengan sopan di tengah-tengah tu. Jadi maksud dia ialah unsur kepada A. Okay, subset lah. Okay, pada hari pertama kejuaraan olahraga, 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah ialah 100, 200, 400 meter. Seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2, 3 cara. Jadi, kalau hari pertama kejuaraan, maka A boleh ambil 100, 200, 400 kan? Okay. Acara yang boleh disertai oleh seorang murid, dia kata 1, 2 atau 3 acara. Jadi kalau 1, 100, 200, 400. Kalau 2,
100, 200, 100, 400, 200, 400. Okay, kalau 3, 100, 200, 400. Itu maksudnya lah. Jadi kita kena keluarkan semuanya. Jadi murid itu mungkin tidak mengambil bahagian dalam mana-mana acara yang diwakili oleh set kosong. Jadi dia memang mewakili, dia bukan set kosong. Jadi set acara yang dia sebenarnya itu ialah subset bagi A. Okay, contoh macam ni. Kalau dia kata 3, 4 kan, jadi kita kena tulis set kosong dulu. Okay. Lepas tu 3, 4. Lepas tu 3, 4. Couple. Okay. Kalau B, set kosong dulu. A, B, C. Lepas tu partner A dengan B. A dengan C. B dengan C. B. Lepas tu A, B, C. Macam tu. Ini maksud dia kamu kena raikan. Okay. Bagaimana anda mewakilkan subset dengan gambar rajah Venn? Okay. Diberi A tadi. Sifar 2. Okay. B adalah sifar 4. Jadi, kita mesti tulis yang dalam dulu. Ingat, dia adalah dua-dua adalah subset, jadi dua-dua bulatan. Okay. B adalah 4, sifar 4. Okay. Apa yang ada dalam sifar 4? Okay. Sifar 4 maksudnya, okay, kamu potong ini. Nombor 4, nombor 12, nombor 8, nombor 16, okay, nombor 20. So, nombor yang tertinggal di luar itu kamu tulis. 2, 4, 10, 14, 18. Itu di luar. Nampak ni? Di luar. Yang di luar ni. Okay. So, itu dimaksudkan dalam lukis gambar rajah Venn. Okay. Tulisnya sama juga. B tulis B dulu. PRS. Jadi, bila potong PRS. So, tinggal Q dengan T. So, maksud dia, tinggal Q dengan T. Macam tu. Okay. Kalau ini, dia tak nak nombor kan. So, tulis saja, lukis saja warna. So, dia adalah nombor perdana bulat. Lepas tu, nombor bulat paling besar adalah di luar, warna biru. Okay. Okay. Seterusnya, bagaimanakah anda mewakilkan perkaitan antara set dengan gambar rajah Venn? Okay, contohnya. X dengan X kurang ataupun sama dengan 10. Okay, jadi kamu tulis set semesternya adalah 1 sampai 10. Faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5, 10. Nombor dibagi tepat pada 5 adalah 5 dengan 10 sahaja. Okey, jadi bila kita lukis macam ni. So, mula-mula lukislah segi 4. Okey, lukis tengah dulu. Tengah dulu mestilah B, yang bawah sekali. 5, 10. Okey, bila dah tulis 5, 10, kat sini kan potong 5, 10. So, tinggal di sini adalah 1 dan 2. Yang warna biru ni. Okey, lepas tu seterusnya, potong lagi 5, 10, 1, 2. Yang dari A ni. Jadi yang tinggal yang dalam luar daripada A dengan B adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Yang atas. Macam tu cara lukis dia. Boleh faham tak? Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudi menonton video cikgu. Harap kamu faham. Memang tajuk ni sangat baru. Kita teruskan mencuba. Okay, bye-bye.